السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. نسأل الله تعالى حسن الختام وحسن النية لله تبارك وتعالى. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengganjari sesuatu amalan dan ketaatan yang dilakukan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ganjaran dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana pujian manusia dan bukan kerana pandangan daripada orang lain. Maka sama-sama kita ikhlaskan niat duduk di dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Dan saya berpesan juga kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, agar kita tidak lupa untuk niat beriktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjari keberadaan kita ini di dalam masjid. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rajab. Dan al-ummatul Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan beberapa perkara. Antaranya di dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu, yakni kita, nahnu al-akhiruna as-sabiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah yang terakhir. Maknanya yang terakhir dari sudut kewujudan. Kerana umat yang terakhir yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sudut kewujudan kita yang paling akhir. Kemudian kata Nabi, wa nahnu al-akhiruna as-sabiqun. Kita yang paling terakhir, yakni dari sudut kewujudan, dan yang paling terawal. Terawal dari sudut mana? Terawal dari sudut dimasukkan hamba-hamba Allah itu ke dalam syurga. Kerana warid dalam hadis bahawasanya orang yang pertama yang dimasukkan ke dalam syurga pada hari kiamat kelak ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan para anbiya yang lain. Adapun di antara umat manusia, umat yang pertama yang dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana warid juga dalam hadis yang mana mafhumnya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahli syurga itu berbaris di dalam 120,000 barisan. 2/3 daripadanya adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya 2/3 daripada 120,000 baris, yakni 80,000 baris ataupun saf terdiri di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan mereka umat yang pertama dimasukkan ke dalam syurga dan umat yang paling ramai yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bulan Rajab, apakah itu bulan Rajab? Mungkin ada yang tertanya-tanya, bulan Rajab ini apa yang kita boleh lakukan dalamnya? Apakah persiapan yang kita boleh lakukan di dalam bulan Rajab? Ya, mungkin seseorang itu akan berkata bulan Rajab ini mengingatkan kita akan bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Akan tetapi bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan di dalam bulan ini nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa perkara yang kita akan sebutkan. Sebelum itu, bulan Rajab ini tuan-tuan, ia dikenali sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram. Kalau tuan-tuan pernah dengar bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dalam bulan Islam ini ada 12, 4 daripadanya dipanggil sebagai bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, yaitu Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dinamakan sebagai bulan-bulan haram kerana manusia dilarang untuk berperang di dalam 4 bulan tersebut, sehinggalah dimansuhkan hukum tersebut. Kata sebahagian ulama, Allah Subhanahu wa taala memansuhkan hukum tersebut, maka meskipun di dalam bulan haram, umat Islam dibenarkan berperang dalam bulan-bulan tersebut. Maka salah satu daripada bulan-bulan haram ini adalah bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini tuan-tuan, berlaku beberapa peristiwa ataupun kejadian yang mana ia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yang berlaku di dalam bulan Rajab adalah ketika mana As-Sayyidatu Aminah, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula mengandungkan Nabi di dalam bulan Rajab. Nabi lahir pada bulan Rabi'ul Awal, kita semua tahu. Tetapi bila Nabi mula dikandungkan oleh Aminah di dalam bulan Rajab, seperti mana yang warid dalam hadis. Di dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala
memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana di dalam bulan ini difardukan salat 5 waktu. Bukankah kita tuan-tuan, bila mana kita mendengar peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Maka bilakah kefarduan salat ini difardukan ke atas Nabi dan umatnya? Di dalam bulan Rajab. Kemudian yang ketiga, antara perkara yang berlaku di dalam bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya ketika mana dalam peristiwa Isra, bila mana Nabi tiba di Al-Masjidil Aqsa. Kalau tuan-tuan membaca surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperjalankan hambanya di waktu malam, bermula daripada Al-Masjidil Haram sehinggalah ke Al-Masjidil Aqsa. Maka apa yang berlaku di Al-Masjidil Aqsa di dalam bulan tersebut bagi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghimpunkan para anbiya pada malam tersebut. Semua para anbiya, seperti mana yang warid dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadakhaltul masjid fa'idha ana bil anbiya." Kata Nabi, aku masuk ke dalam masjid, iaitu Al-Masjidul Aqsa, lalu aku dapati kesemua para anbiya berhimpun di dalam masjid tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda lagi dengan menjadikan baginda imam ketika mana menunaikan solat bersama dengan para anbiya, seperti mana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamani Jibril fa amamtuhum. Kata Nabi, malaikat Jibril menjadikan aku berada di hadapan sebagai imam, maka aku pun mengimamkan mereka. Maka kata ulama, bila mana Nabi dikedepankan sebagai imam bagi seluruh para anbiya, ini menunjukkan, ini satu tanda, ini satu isyarat yang menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal dan semulia-mulia di kalangan para anbiya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda dengan perkara tersebut. Antara perkara yang berlaku di dalam bulan Rajab, satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya kepada mana-mana makhluk ciptaannya. Hatta para anbiya tidak pernah berlaku kepada mereka seorang pun dari kalangan mereka peristiwa tersebut, melainkan ianya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yaitu di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan, Allah ciptakan kekuatan di dalam hati baginda sehingga baginda
dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana seseorang di kalangan kita melihat sesuatu dengan mata kasarnya. Kita ulang lagi sekali. Allah muliakan Nabi Muhammad dengan menciptakan di dalam hati baginda ini kekuatan yang mana dengannya Nabi Muhammad dengan hati baginda boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa Allah bersifat dengan sifat makhluk, tanpa Allah berada di mana-mana tempat, maka baginda boleh melihat Allah tanpa Allah menyerupai segala sesuatu. Dan ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Contohnya lebih kurang beginilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidur pada waktu malam dan melihat mimpi yang indah, soalan saya, adakah tuan-tuan melihat mimpi tersebut dengan mata kepala tuan-tuan? Apa jawapannya? Jawapannya tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati kita boleh melihat sesuatu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan penglihatan itu daripada hati seseorang hambanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan bagi baginda khususnya kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak serupa dengan makhluk dengan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, katanya ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadih marratain. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan hatinya sebanyak 2 kali. Dan perkara ini tuan-tuan tidak berlaku kepada mana-mana makhluk, hatta para anbiya. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka masih di dunia. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, bila mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk melihat zatnya, tapi kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, lan tarani, maknanya kamu sesekali tidak boleh melihat aku, yaitu ketika di dunia. Maka siapakah yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya? Seorang sahaja di kalangan makhluk di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita kata Nabi melihatnya, tetapi kita perlu ingat dalam i'tiqad dan akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita wajib meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang berjisim, bukan sesuatu yang beranggota tubuh badan. Senang kata tuan-tuan, Allah Ta'ala ini bukan sesuatu yang boleh dibayangkan dengan akal fikiran, kerana yang boleh dibayangkan itu hanyalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya bukan makhluk. Sebab itu tuan-tuan, para ulama kita di tanah Melayu ini, bila mana mereka mengajar sifat 20, antara salah satunya adalah sifat al-mukhalafatu lil hawadith. Apa maknanya? Al-mukhalafatu lil hawadith maknanya Allah tidak sama seperti sesuatu yang lain di kalangan ciptaannya. Dari apa jua sudut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti makhluk. Tidak sama dari sudut zat, tidak sama dari sudut sifat, dan tidak sama dari sudut perbuatannya. Saya teringat tuan-tuan,
sebuah kitab yang dinamakan sebagai pohon agama. Tuan-tuan tahu tak siapakah yang mengarang kitab ini? Dia ataupun baginda adalah seorang sultan Selangor kita yang kelima, anak kepada Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad ini tuan-tuan begitu mementingkan didikan agama pada anaknya, maka daripada kecil lagi anaknya, yaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah Al-Haj, Sultan Selangor yang kelima, daripada kecil lagi dididik dengan didikan agama. Daripada kecil lagi dibawanya berguru dengan guru agama. Dan guru agama Sultan Alauddin ini adalah mufti Selangor yang pertama, yaitu Tengku Mahmud Zuhdi. Maka membesarlah anak raja ini sebagai seorang sultan yang alim, yang berilmu agama. Sehinggalah baginda dilantik menjadi Sultan Selangor yang kelima, ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang kelima. Dikurniakan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, memerintah Selangor selama 40 tahun. Sepanjang hayat baginda mengarang kitab. Dan antara kitab yang dikarang olehnya adalah kitab yang dinamakan sebagai pohon agama. Pohon agama, yaitu kitab yang membincangkan di dalamnya tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka apakah yang diajarkan oleh ulama kita zaman dahulu, dan apakah yang diperjuangkan oleh Sultan Melayu kita di zaman dahulu? Di dalam kitab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka muka surat yang kelima, muka surat yang kelima dalam perbahasan sifat 20, antaranya adalah disebutkan al-mukhalafatu lil hawadith. Apa kata Sultan ini? Katanya al-mukhalafatu lil hawadith maknanya, dan ia bukan sesuatu yang berjirim, bukan ia sesuatu jirim yang bertempat. Dalam huraiannya tentang al-mukhalafatu lil hawadis disebutkan bukan ia sesuatu yang berada di atas, bukan ia sesuatu yang berada di bawah, bukan ia sesuatu yang berada di kanan, bukan ia sesuatu yang berada di kiri, bukan ia jirim yang mengambil tempat, bukan ia sesuatu jirim yang bermasa. Semua ini yang disebutkan oleh Sultan ini nak menggambarkan dan memahamkan kepada rakyat baginda bahawasanya Allah ini bukan sesuatu seperti makhluk, bukan sesuatu seperti malaikat yang berada di atas langit, bukan sesuatu seperti udara yang berada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti makhluk, bukan seperti manusia, bukan seperti patung berhala yang berdiri di Batu Kif sana. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambarkan dengan akal fikiran. Sebab itu kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan begitu juga seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Dhunnun Al-Misri, dan kedua-duanya daripada ulama salaf, kata mereka, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Maknanya, dan apa sahaja yang tergambar dalam fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Apa sahaja yang tergambar, Allah bukan seperti itu, kerana Allah bukan makhluk. Maka tuan-tuan, bila mana kita kata Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cuba bayangkan, jangan kita cuba bayangkan, kerana ia dilarang sama sekali di dalam agama kita. Antara perkara
yang berlaku di dalam bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan baginda dengan mengizinkan baginda naik ke atas dalam peristiwa Mi'raj, sehingga baginda dapat masuk ke dalam syurga. Maka daripada peristiwa inilah yang Nabi sebutkan dalam hadis, yang saya rasa tuan-tuan selalu dengar hadis yang berbunyi, kata Nabi, inni ra'aitu aktsara ahli jannati al-fuqara. Kata Nabi, aku melihat kebanyakan ahli syurga itu terdiri dari kalangan orang-orang yang fakir. Macam mana Nabi tahu kebanyakan ahli syurga itu orang-orang yang fakir? Kerana Nabi melihatnya ketika mana baginda dimasukkan ke dalam syurga. Dan ada hadis yang menyebutkan, fa inni ra'aitu aktsara ahli nari an-nisa. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan ahli neraka itu terdiri di kalangan golongan wanita. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah? Li'annahunna, kata Nabi, kerana mereka ini golongan wanita, maksudnya sebahagian mereka, yukthirnal la'na wa yakfurnal ashir. Maknanya kerana wanita ini sebahagian mereka banyak melaknat suami mereka, yukthirnal la'na wa yakfurnal ashir. Maknanya dan mereka banyak melaknat suami mereka dan tidak bermuamalah ataupun berurusan dengan suami mereka dengan cara yang baik, dengan makna mereka tidak menyebutkan mana-mana kebaikan yang dilakukan oleh suami mereka, melainkan kejahatan sahaja. Maka disebabkan ini mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat arash. Dan arash ini, tuan-tuan, adalah makhluk yang terbesar, yang paling besar, yang tidak ada makhluk yang lebih besar daripadanya, yaitu arash. Dan arash ini merupakan bumbung bagi syurga. Al-arsyu saqful jannah. Arash ini adalah bumbung bagi syurga, ditanggung oleh 4 malaikat, ditanggung oleh 4 orang malaikat. Dan makhluk yang kedua yang terbesar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syurga lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baginda melihat hurun 'ain. Apakah itu hurun 'ain? Yaitu bidadari-bidadari syurga, ataupun kita katakan dengan lebih tepat, isteri-isteri yang akan dipasangkan, yang akan dikurniakan kepada setiap orang lelaki yang dimasukkan ke dalam syurga. Maka bidadari ataupun hurun 'ain ini dia bukan manusia. Jangan kita salah faham. Bukan hurun 'ain ini ataupun bidadari syurga ini bukanlah yang dimaksudkan perempuan yang hidup di dunia bila masuk ke dalam syurga jadi bidadari, bukan. Yang dimaksudkan dengan hurun 'ain adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk seorang wanita, yang mana ia merupakan makhluk yang dijadikan di dalam syurga. Setiap ahli syurga di kalangan lelaki, Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi setiap seorang selain daripada isterinya 2 orang bidadari syurga. Itu sekiranya ketika mana hidup di dunia, perkahwinannya dengan isterinya kekal sehingga hari kiamat. Maka di hari akhirat nanti, sekiranya kedua-duanya dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukannya semula di dalam syurga nanti dengan isterinya.
Jangan dia minta pula, ya Allah, harap-haraplah dalam syurga nanti bukan dengan isteri aku. Dia tak suka pada isterinya. Adapun sekiranya seseorang itu tidak berkahwin, bujang ataupun perempuan yang belum dikahwini oleh sesiapa, sekiranya dimasukkan ke dalam syurga, pasti akan dipasangkan dengan ahli syurga yang lain. Kerana di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'zab, maknanya tidak ada yang bujang, tidak ada yang berseorangan di dalam syurga tersebut tanpa pasangan. Kemudian di dalam syurga juga Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperlihatkan baginda al-wildan al-mukhalladun. Apakah itu al-wildanul mukhalladun? Al-wildanul mukhalladun adalah makhluk di dalam syurga yang Allah ciptakan dalam bentuk seorang remaja ataupun kanak-kanak yang membawa dulang yang penuh dan terisi dengan makanan yang lazat, yang mana Allah jadikan al-wildanul mukhalladun sebagai khadam dan pelayan ahli syurga. Dan seorang ahli syurga sekurang-kurangnya dikurniakan baginya 10,000 orang pelayan pada satu-satu masa. Maka kalau hari ini tuan-tuan, mana ataupun siapakah di kalangan manusia ataupun raja mana yang hidup di dunia sekarang ini yang dilayan oleh 10,000 orang pelayan dalam satu-satu masa? Adapun tentera kita tak kira lah. Ini kita kata yang melayannya dalam satu-satu masa 10,000 orang pelayan. Tidak ada. Tetapi di dalam syurga, sekurang-kurang pelayan yang Allah kurniakan bagi seorang ahli syurga sebanyak 10,000 di kalangan al-wildanul mukhalladun. Kemudian di dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan orang yang kedua terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, dalam umat Nabi Muhammad ini yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Yang kedua terbaik siapa? Yaitu khalifah yang pertama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau kerana setelah mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila mana Nabi menyampaikan kepada penduduk Mekah bahawasanya baginda pergi ke Palestin, naik ke langit dalam satu malam. Siapa yang percaya? Bila mana sampai khabar tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka apa katanya? Katanya, kalaulah itu yang dikatakan oleh Muhammad, faqad sadaq. Maknanya kalau itu yang dikatakan oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia adalah benar. Maka sebab itu digelarkan sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab ini memuliakan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara perkara-perkara yang berlaku di dalam bulan Rajab. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, ada beberapa peristiwa lagi yang kita belum sebutkan. Antaranya di dalam bulan Rajab berlakunya peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Antaranya di dalam bulan Rajab meninggalnya seorang raja yang muslim, yaitu raja bagi kerajaan Habasyah, Ashamatun Najashi. Dia seorang raja yang berkulit hitam.
raja yang memerintah kerajaan Yaman ketika itu, setelah mana Abraha, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Abraha yang cuba merobohkan Kaabah, setelahnya yang memerintah adalah An-Najashi, Ashamatun Najashi. Ashamatun Najashi ini tuan-tuan, dia seorang raja yang berkulit hitam, tidak pernah berjumpa dan melihat Nabi, tetapi dengan berkat dakwah para sahabat, Abu Ja'far, dengan berkat Ja'far bin Abi Talib dan Abu Musa al-Ash'ari, raja ini memeluk agama Islam. Dan dialah juga yang menghadiahkan Nabi mas kahwin ketika mana Nabi berkahwin dengan isteri baginda Ummu Habibah, menghadiahkan kepada baginda sebanyak 400 dinar. 400 dinar ini tuan-tuan bersamaan 4,000 dirham. Kira-kira kalau kita congak dengan lebih kurang, kalau hari ini nilainya separuh juta ringgit, dihadiahkan kepada Nabi sebagai mahar bagi isteri Nabi Ummu Habibah. Maka raja ini walaupun tidak bertemu dengan Nabi, baik Islamnya, beramal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bila mana dia meninggal di dalam bulan Rajab, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menunaikan salat ghaib baginya, dan Nabi menamakannya sebagai lelaki yang soleh. Ini Nabi tuan-tuan menamakannya sebagai lelaki yang soleh. Bukan kita bila cakap kat kawan kita, ini soleh, ini soleh. Bukan. Nabi sendiri yang menamakannya sebagai lelaki yang soleh. Maka ini satu petanda yang baik. Bilakah meninggalnya raja ini? Meninggal di dalam bulan Rajab. Antara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab juga meninggalnya khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Meninggal ketika usianya 93 tahun. Seorang khalifah yang zuhud, yang mana nafkahnya dalam setahun hanya beberapa dirham sahaja. Setahun hanya beberapa dirham sahaja. Maknanya jumlah harta yang dia belanjakan untuk dirinya hanya beberapa dirham sahaja, sedangkan dia seorang khalifah. Maka banyak lagi peristiwa-peristiwa yang saya rasa tidak sempat untuk kita kongsikan kesemuanya pada malam ini. Antaranya lagi yang terakhir yang saya boleh sebutkan, di dalam bulan Rajab meninggalnya imam kita dalam mazhab fiqh, iaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, juga meninggal di dalam bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini tuan-tuan, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan umat Islam, kemuliaan yang Allah jadikan bagi Nabi Muhammad dan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tentang amalan yang kita boleh lakukan dalam bulan ini, antaranya ada yang kata berpuasa. Sebenarnya tidak ada hadis yang menggalakkan kita melakukan puasa di dalam bulan Rajab, tetapi maknanya khusus bulan Rajab tidak ada. Tetapi bukan bermakna kita tidak boleh buat. Kalau orang itu dia nak berpuasa kerana dia berada di dalam bulan Rajab, tidak ada masalah, tidak ada halangan. Dan antara kelebihan bulan Rajab ini tuan-tuan, pada malam pertama, kita sekarang dah terlepas, malam pertama Rajab adalah malam yang mana mustajab doa pada malam tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, Allah memberkati kita dalam bulan ini, bulan Rajab, dan menyampaikan kita sehingga bulan Sya'ban, juga bulan yang penuh dengan keberkatan, sehinggalah kita sampai dipanjangkan umur, hidup lagi di dalam bulan Ramadan dengan keberkatan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma inna da'unaka fastajib lana du'aana واغفر اللهم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا شعبان ورمضان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.